politik ini sebahagian daripada DNA kami. Kita tak boleh lari daripada politik. Ya. Jadi apa pun perancangan yang kita telah buat selama beberapa bulan yang lepas, katalah mungkin sebagai contoh, saya dah pasang niat bahawa untuk 5 tahun akan datang saya keluar daripada dunia politik, saya akan fokus kepada dunia urus niaga, perniagaan dan sebagainya. Tetapi setiap kali saya jumpa orang dan mereka kata, no, KJ patut masuk balik cepat politik, kalau tidak orang lupa, ataupun kalau tidak kita tidak ada rakan dalam perjuangan politik. Itu memang mengganggu saya. Mengganggu saya dari sudut, bukan mengganggu dari segi gangguan yang tidak diundang, tetapi mengganggu pemikiran saya yang mungkin dah buat keputusan tapi tiba-tiba saya ada keraguan tentang keputusan tersebut. Do you feel the same? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali bersama dengan saya Khairi Jamaluddin. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua. Please hit the subscribe button dan jangan lupa untuk subscribe dan give us a like. Kita kembali ke Keluar Sekejap. Dan KJ, saya nak terus kepada isu hangat juga ni. Isu hangat, sebelum kita cakap pasal orang lain, kita cakap pasal KJ dulu. Oh, wow. Sebab antara soalan yang saya dapat banyaklah dalam open house yang saya pergi ni this weekend was this particular question. Apabila Tan Sri Muhyiddin menawarkan KJ jawatan MPT Bersatu, Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu. Soalan saya simple je, KJ on ke tak on ni, masuk Bersatu ke? Tak ajak pun. So masa saya ke rumah terbuka Tan Sri Muhyiddin 2 minggu lepas, timbul balik spekulasi tentang masa depan politik saya lah, dan ramai yang tanya sama ada saya akan bertanding dalam pilihan raya negeri, sama ada saya dah pilih parti mana yang saya nak menyertai. Baru ni saya pergi Sabah pun ramai yang tanya, ya. Syalmi tanya, YBND tanya, semua tanyalah ke arah mana, dan saya tak tahulah sama ada mereka tanya sebab mereka nak juga membuat keputusan masing-masing untuk masa depan. Kod-kod mereka masih lagi bersama dengan saya. Tetapi ada sebab saya pakai baju Hot FM hari ni, Syaril. Bukan kerana saya baru saja daripada konti, itu pun benar. Tetapi saya pakai baju Hot FM sebab saya hanya buat satu pengumuman saja dalam seminggu ni, bukan mengenai parti mana yang saya nak menyertai, tetapi saya telah umumkan bahawa saya telah menandatangani kontrak dengan Hot FM sehingga hujung tahun. Selama ni ramai yang tanya saya, apakah perancangan saya dalam Hot FM, adakah DJ ini adalah satu kerjaya jangka masa panjang. Saya nak bagi tahu bahawa selama 2-3 bulan ni saya buat bersama dengan Hot FM, suka sama suka, suka rela. Dan kita telah menunggu laporan audit yang telah pun dibuat pada bulan lepas, sama ada kehadiran saya di Hot FM memberi impak yang bagus kepada stesen Hot FM ataupun tidak. Dan alhamdulillah, angka-angka yang kita dapat daripada audit menunjukkan lonjakan dari segi pendengar Hot FM sejak saya bersama dengan Hot FM. Wow. Selepas itu beranilah Media Prima Audio menawarkan kontrak kepada saya. Selama ni free je? Selama ni fisabilillah. Okay. Selama ni secara sukarela, tetapi sekarang ni dah ada kontrak saya. Sekarang ni, you know, you are employed. I'm in the money. Okay, you're in the money. I'm in the money. So itu saja yang nak diumumkan. Saya dah umumkan yang itu, bahawa saya sekarang ni ada kontrak bersama dengan Hot FM. Yang lain datang pada politik, macam mana nak sebut ini keputusan yang agak susah saya nak buat lah. Ya. Saya tidak kata hari ni dalam podcast Keluar Sekejap on tak on. Ya. Saya rasa kalau saya nak bagi jawapan pun, saya akan bagi jawapan face to face dengan Tan Sri Muhyiddin. Of course. Ya, sebab saya rasa itu cara yang paling tertib. Ya, kita sebagai orang politik, kita mesti tertib, kita mesti jumpa orang yang memberi tawaran kepada kita dan kita bagi jawapan secara face to face, secara gentleman. Saya belum lagi dalam keadaan untuk membuat keputusan. Ramai yang bercakap bagi pihak saya lah, penganalisa politik cakap begini, orang lain cakap begini dan sebagainya. Lokman Nur Adam pun cakap bagi nasihat kepada saya. Terima kasih lah kerana telah memberi nasihat kepada saya, dan saya akan memikirkan tentang nasihat tersebut sambil saya minum jus lobak. Tetapi yang penting adalah saya nak sebut begini, Syaril. Tidak ramai ahli politik yang ada peluang untuk memilih parti politik buat kali kedua.
Betul? secara Ya. tanpa melompat, Yes. ya. Ramai yang melompat, Hmm. tetapi saya tak lompat. Saya dipecat. Hmm. Saya selalu ingatkan ni gurau sajalah. Gurau tapi serius. Saya selalu ingatkan anak-anak saya, ada 3 benda yang saya mewariskan kepada mereka. Anak lelaki saya, 3 anak lelaki. Saya kata yang pertama agama. Ya, Islam. Ya, saya mewariskan kepada mereka, mereka tak boleh, memang tak boleh lah pilih agama lain. Yang kedua, pasukan bola sepak. Manchester United tak ada pilihan. Dia tak boleh Newcastle, dia tak boleh Arsenal. Kalau Arsenal pun memang kesian lah kan. Kalau kita Arsenal memang kesian lah. Ya, kesian. So dia Manchester United. Yang ketiga, parti politik. Saya kata, I give you your political party, you have no choice in that matter. But now I can change that. Yeah. Sebab saya dipecat. Jadi tidak ramai ahli politik macam saya. Syaril tidak dipecat, digantung. Jadi dalam keadaan yang agak rumit bagi saya. Tapi bagi jap, saya lompat kejap. Okay, go ahead. Saya mengambil prinsip yang sama. Yeah. Just because dia orang gantung tak pecat saya, tak bermaksud saya sedia untuk diikat. No. I will decide what I want to decide. Yeah, as but well. you don't have the same street cred as me lah. I mean, Okay. suspended dengan expel is completely different lah. I mean, Yeah, come on, only because you- let's be real lah, bro. I mean, come on lah. You know, No, I don't. I don't agree. I think just because they letak gantung pada saya dan saya tak, kalau saya buat apa-apa keputusan yang serupa, Okay. akan menyebabkan street cred saya turun. No. Okay. Yeah, okay. But anyway, so bila kita ada peluang kedua untuk memilih parti politik, saya tidak ambil keputusan ini dengan ringan. Yeah. I don't want to decide just because PRN is around the corner. Sure. Saya tak nak pilih semata-mata sebab ada PRN dalam 2 bulan lagi dan saya nak menyertai pilihan raya dan saya nak dapat jadi calon, sebab tu saya pilih. Saya nak pilih dengan rela hati sebab parti itu mewakili nilai saya dan juga pendirian politik saya. So I need a bit of time. I need a bit of time. Dan bukan saya kata no kepada tawaran Tan Sri Mahyudin pada podcast kali ini, tetapi saya nak menjelaskan kepada orang ramai dan juga pendengar yang who cares about this, don't think many people care about this, bahawa this is a very difficult decision to make dan saya tak nak buat keputusan ini semata-mata kerana ada PRN. Kalau saya boleh tanya ekstra sikit KJ, adakah KJ dengan podcast ini ataupun dalam percakapan ini menolak kemungkinan bertanding dalam PRN itu sendiri? Sekali lagi saya tak pasti. Hari itu kita bergurau 90-10, 80-20 dan sebagainya. Tapi setiap hari akan ada pandangan dan nasihat yang berbeza-beza. Sure. Yang sampai kepada saya. Dan sebagai seorang, yalah, walaupun saya sekarang ni former politician ataupun ahli politik yang sedang berehat, politik ini sebahagian daripada DNA kami. Kita tak boleh lari daripada politik. Ya. Jadi apa pun perancangan yang kita telah buat selama beberapa bulan yang lepas, katalah mungkin sebagai contoh, saya dah pasang niat bahawa untuk 5 tahun akan datang saya keluar daripada dunia politik, saya akan fokus kepada dunia urus niaga, perniagaan dan sebagainya. Tetapi setiap kali saya jumpa orang dan mereka kata, no, KJ patut masuk balik cepat politik, kalau tidak orang lupa, ataupun kalau tidak kita tidak ada rakan dalam perjuangan politik. Itu memang mengganggu saya. Mengganggu saya dari sudut, bukan mengganggu dari segi gangguan yang tidak diundang, tetapi mengganggu pemikiran saya yang mungkin dah buat keputusan tapi tiba-tiba saya ada keraguan tentang keputusan tersebut. Do you feel the same? I do, but boleh tak saya bagi pandangan sebagai... Because let's be honest, before your pandangan, I think the both of us as friends, we agreed that we would take a bit of a long break, right? Yes. But isn't that temptation mengganggu kita? Yeah, the temptation is there. Yeah. Dan apabila tawaran-tawaran tu datang dan cakap-cakap daripada kawan-kawan, tapi pandangan saya, and maybe this is more for you, KJ, is, if I can say this on air, don't live somebody else's life. Because this is a decision that is super consequential for us as individuals. Dan kalau nampak bahawa bacaan itu dan emosi itu dan kesediaan itu adalah untuk mengambil rehat beberapa ketika, sama ada beberapa ketika itu adalah beberapa tahun, then do that. Yeah. Kerana apabila kita dah buat satu ketetapan itu, akan sentiasa ada tawaran-tawaran dan tarikan, but that decision is ours and ours alone. Yeah.
Saya rasa itu nasihat yang sangat baik sebab saya pun tak nak buat keputusan berdasarkan kepada emosi. Sebab mungkin nak masuk semula dengan cepat. Saya tak nak keputusan itu diundang disebabkan emosi, nak balas dendam ke, nak mengajar mana-mana pihak ke. Dan itu juga takut let down friends. Ya, betul. Dan takut mengecewakan kawan rakan-rakan. Jadi saya harap bahawa mereka yang telah memberi tawaran kepada saya dapat memberi saya sedikit masa lagi untuk memikirkan perkara ini. Saya tidak ambil mudah perkara ini. Saya berterima kasih kepada Tan Sri Mahyudin terutamanya yang telah secara umum menzahirkan perkara ini, sebab ada juga tawaran yang lain yang tidak buat secara umum dan tak perlu saya sebut sebab saya rasa tak betul. Perkara ini harus diumumkan oleh mereka yang menawarkan dan bukan saya. Saya rasa yang lain tu biarlah perbincangan yang sulit, ya. Tetapi terima kasih kepada Tan Sri Mahyudin dan memang saya ada ramai kawan-kawan dalam Bersatu. Namun demikian saya rasa oleh sebab tidak ramai orang yang mempunyai peluang kedua untuk memilih parti politik, saya mahu supaya keputusan saya ini betul-betul keputusan yang saya, macam Syahrir sebutkan tadi, I'm not living someone else's life. I'm not responding to someone else's demand or aspiration or expectation, tetapi betul-betul datang daripada hati saya. Ya. Okey, mungkin ini kalau bukan noktah pun tentang isu ni, at least semicolon dulu. Saya yakin dalam minggu-minggu yang mendatang ada lagi yang bertanya, tapi terima kasih KJ menggunakan platform Keluar Sekejap untuk menjelaskan situasi. Apa pun jangan lupa hari Isnin dan juga setiap hari untuk mendengar Hot FM. Kita kembali selepas Tapi Keluar Sekejap subscribe dulu. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua. Please hit the subscribe button dan jangan lupa untuk subscribe dan give us a like.